Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru mengikuti pengajian kita ini. Dan tahniah dan syabas kepada yang terus istiqamah dalam berada di dalam pengajian ini, insya-Allah. Di dalam kita menuju jalan kepada Allah SWT ini. Menuju jalan kepada Allah SWT. Hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah. Jadi perjalanan itu mestilah diisi dengan kefahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Jadi kefahaman itu adalah di dalam tarik ilmu. Dan alhamdulillah, bila mana kita nak menuju kepada Allah, mestilah melalui jalan ilmu. Dan ilmu tidak sekadar itu diterjemahkan dengan amal. Ilmu dan amal. Dan amal ini sudah pasti dengan faham. Natijah kepada ilmu itu adalah kefahaman. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar dikurniakan kefahaman. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihu fiddin wa alimna bitakwil. Itu kefahaman. Ilmu mungkin kita senang nak dapat. Tapi kefahaman yang Allah pilih. Yahdillahu nurihi may yasha. Allah mimpi daya dan petunjuk pada siapa yang aku hendaki. Yu'til hikmata may yasha. Allah berkehendaki yu'til hikmah. Menggunakan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Mungkin ramai yang menuntut ilmu, tapi tak ramai yang faham daripada ilmu yang dituntut. Malah jauh sekali untuk mengamalkannya. Bila tak faham, maka dia akan tinggalkan ilmu itu ataupun tinggalkan amal. Ilmu itu mesti diterjemah dengan amal. Dan apatah lagi, bila kita tidak diberikan kefahaman, kita bimbang, dia akan jadi satu perkara yang bersalahan dengan makna atau tujuan ilmu tersebut. Iaitu salah faham. Maka berlakulah kesesatan di dalam pemahaman. Itu bahaya tu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Alhamdulillah. Jadi sedang yang mulakan Allah SWT. Malam ni kita akan meneruskan kajian ilmu kita lagi insya-Allah dalam siri pengajian hikmah dalam kehidupan. Dan menyambung lagi masih menyambung dalam perbahasan sangkaan yang membinasakan. Siri yang ketiga. InsyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan pengajian kita, panjang lebar kita bincangkan
apa yang nak dibincangkan, insya-Allah mari kita sama-sama lazimi, kita terus melazimkan dengan membaca surah Al-Hadid. InsyaAllah ini satu amalan yang Allah izinkan untuk kita istiqamah mengamalkan, kerana saya ulang kerana apa? Dalam surah Al-Hadid ni termasuk dalam surah Al-Musabbihat, yang mana dimulakan dengan yang ada sabbahalillah, sabbahalillah, puji Allah. Dalam surah itu, dalam surah Hadid ini ada satu ayat kata Nabi SAW yang mana fadilatnya lebih baik daripada 1000 ayat. Itulah ayat yang ketiga pada surah Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru wal zahir. Dan bayangkan kalau kita, Allah takdirkan dan Allah beri izin kita amal setiap malam, bermaksud kita membaca 1000 ayat setiap malam. Masya Allah, 1000 ayat setiap malam. Bayangkan, mengambil masa yang lama nak baca 1000 ayat ni, berjam-jam. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan barakat dan pahalanya sampai kepada kita. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, mana nak bersedia itu, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لكي لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah bacaan suci ayat Quran daripada surah Al-Hadid sebentar tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat fadilat daripada bacaan tersebut, insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini menyambung pengajian kita dalam bab pengajian hikmah dalam kehidupan, masih membincangkan mentadbir urus akal. Masih membincangkan takbir urus akal, dan sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami bahawa dalam kita nak mentadbir kehidupan ini,
kita kena faham komponen-komponen yang ada di dalam diri kita. Ataupun elemen ataupun hal-hal yang berkaitan tentang diri. Bila diri tidak mampu difahami dengan baik, maka kehidupan akan tidak mampu dikendalikan dengan baik. Maka kehidupan dan diri sangat berkait rapat. Malah tidak boleh kita memimpin kehidupan tanpa kita terlebih dahulu memimpin diri kita. Diri nak dipimpin dengan apa? Itulah diri mesti dipimpin dengan iman. Itulah tujuan manusia dijadikan. Dijadikan manusia itu, tujuan dia adalah untuk apa? Sembah Allah. Itu iman. Itu dia. Jadi daripada itu, bila berbicara soal nak sembah Allah, tentang Allah, maka perbincangannya adalah mengenal Allah. Bila sebut tentang mengenal Allah, maka ulama meletakkan dalam perbahasan tasawuf itu adalah mutu qoblal maut, matikan diri sebelum mati. Matikan diri sebelum mati. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini kalam ulama ya. Man arafa rabbah fasada jasada. Barang siapa yang nak mengenal Allah, barang siapa yang mengenal diri, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka dia mesti mengenal diri dan mengenal. Maka berjumpalah dia dengan Rabbah, Tuhan dia. Rabb, bila sebut Rabb ini merujuk pada Rabbil Alamin. Baik. Barang siapa nak mengenal Allah, itu bermula dengan man arafa nafsah. Faqad, maka sesungguhnya dia akan mengenali dan sampailah dia kepada Rabbah yang menjadikan diri. Dan apabila dia sampai kepada Rabbah, yakni Allah, fasada jasada, binasalah jasadnya. Baik, jadi maknanya bila kita nak membawa hidup ini ya menuju kepada Allah, ya bermula dengan diri. Bermula dengan diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam diri kamu itu tidak kamu perhatikan? Apa dalam diri kamu itu kamu tidak perhatikan? Baik, bermaksud kita kena memahami tentang diri, maka tahu kita akan hal berkaitan tentang komponen atau elemen yang ada pada diri, maka kita akan mampu untuk mengendalikan kehidupan. Takrif ataupun tamsilnya mudah. Bagaimana nak sampai ke satu destinasi, kadang-kadang kita tak mahir pun ke destinasi itu. Tapi kerana kita berjaya mengawal perjalanan kita dengan kenderaan yang kita bawa. Maksud mengawal perjalanan ini, tak adalah kenderaan itu dibawa dengan keadaan yang berbahaya. Kan? Bawa berbahaya. Dia tengok limit, tengok speed limit, tengok kenderaan dia, spek ni okey tidak, tengok semua buat check up. Maka yang dikendalikan itu adalah kenderaan itu. Sama juga kalau kita takrifkan kehidupan kita. Itu perjalanan menuju Allah. Kenderaannya diri lah. Diri inilah kenderaan, nak kaji tengok. Dan diri ni apa pengisian dia? Apa pengisian pada diri itu? Ini yang kita kena faham. Sebab itu salah satu ataupun perbincangan pada diri itu adalah termasuk perbincangan tentang akal. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, akal itu yang menyebabkan manusia berbeza dengan makhluk yang lain. Dan akal itulah menyebabkan manusia menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, dan dengan kejadian akal itulah manusia berbeza tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa pentingnya akal ini, dia salah satu komponen dalam diri ini. Termasuk juga komponen jiwa, afidah. Termasuk juga komponen an-nafs, nafsu. Nafs. Okey, afidah, jiwa, an-nafs. Kemudian akal. Ini semua sebenarnya tiga-tiga ni gaib. Baik, bayangkan kalau kita tak faham kedudukan. Pertama, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Anda beramal. Ini kata kena ada ilmu. Beramal. Nafsu tu kat mana? Sudah katanya. Akal tu kat mana? Hati tu macam mana? Ini komponen utama dalam kehidupan. Sebab tu dalam perbincangan, bila kita bincang tentang
hikmah. Kita kena tahu perkara-perkara begini. Malah Nabi SAW sabda, mafhum hadis, ala inna fi jasadi mudghah. Fa idza salahat salahat jasada kullu, fa idza fasadat fasada jasada kullu, ala wahya qalbi. Nampak? Adalah sesungguhnya dalam diri anak Adam itu ada seketul daging, segumpal daging. Kalau baik daging itu, baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Nampak? Maka komponen itu juga yang utama itu qalbi. Qalbi inilah yang akan memimpin, mentadbir komponen-komponen yang lain. Akal, mentadbir nafsu, dan mentadbir fikiran, akal tadi. Kalaulah kita tak tahu kedudukan-kedudukan yang ada pada diri kita, ibarat seperti bawa kereta yang mahal, Ferrari, tapi tak tahu itu Ferrari. Atau tak tahu apa yang boleh menyebabkan dia boleh pergi lebih jauh. Ini satu kerugian yang amat besar. Malah manusia yang Allah jadikan itu sebagai khalifah. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nampak? Khalifah itu wakil ataupun pemimpin. Di saat manusia ini menjadi pemimpin, Allah buatkan manusia yang menjadi pemimpin. Tiba-tiba kita tidak kenal, kita tidak tahu apa yang ada pada komponen kita. Terutama akal ini. Tak tahu takbir urus akal bagaimana. Kita ingat takbir urus akal ni masuk UST je. Kita ingat, oh dah selesai. Bila kita tak tahu takbir urus akal, bayangkan kejadian yang hebat itu, khalifah tu. Dan kata Allah dalam surah At-Tin, yang mana, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Dan surah Asy-Syams juga, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaan. Nampak? Jadi manusia ini akan jadi lebih teruk daripada binatang. Ulaikal an'am balhum adall. Kalau mereka ini manusia tak tahu komponen yang ada pada diri dia. Pertama kalau rujuk surah Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins qulubun la yafqahuna biha. Ada hati. Hati ni la yafqahuna biha, tak nak faham. Qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tak nak tengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tak mau dengar. Ni pendengaran, penglihatan. Yang mana membawa kepada pendengaran. Kalau sebut tentang penglihatan itu akal, berfikir. Ada mata tak nak berfikir. Dia tengok tak fikir. Tengok tapi tak pernah fikir. Boleh je Ustaz? Boleh begitu? Boleh. Berapa ramai kalau kita tengok. Contoh tengok tapi tak berfikir. Contoh tengok lampu. Akal roh dan jiwa ada kata dia tidak terpisah. Kalau nak faham Fatih ni, Fatih dan semua, dia adalah perbahasan yang gaib. Anda jangan lihat akal, roh. Roh itu yang besar. Dia udara. Saya boleh tamsil udara. Dalam udara ada oksigen, ada karbon dioksida. Berpisah ke bersatu? Tu cara nak faham. Jangan tengok ketul-ketul. Bila cerita bab roh, dalam tu ada akal. Akal bukan otak. Dalam tu ada cerita tentang nafsu. Nafsu bukan duit. Nafsu bukannya perut. Biar sebab kita faham, nafsu ni benda ramai. Tak. Dia nama. Dia macam kita mengaji bab chemical. Chemical reaction. Siapa yang ada background. Jangan Puan Fatih. Tengok je perbahasan ni. Kalau tanya-tanya macam tu kan pening kan. Nak jawab ni kan. Kena faham konsep. Kalau kita terikat kepada perbahasan nama. Sebab tu kita kena belajar takrif dulu. Dan di dalam kehidupan ada orang mengaji roh tu apa. Akal tu apa. Kaji benda tu. Tapi nak pakai tak tahu. Sekarang ni kita pergi kepada perbahasan ada kaedah. Dia tak ada tiba-tiba perbahasan mengaji bab akal je. Dia tak ada tiba-tiba nak mengaji bab roh je. Malah roh itu tidaklah kita kaji tentang roh. Kita kaji tentang sifat dia. Yang ni dia dipanggil kolbu. Tak ada tiba-tiba. Sebab tu Fatih. Anda boleh ikut pengajaran awal. Tak apa. Saya ulang balik. Don't worry. Jangan bimbang. Sebab
kaedah perbahasan mesti ada mengikut pada akhlak. Dia ada 4 teras perbincangan. Kalau nak bincang bab bab apa? Bab jiwa, itu pada siddiq. Siddiq, tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan jiwa. Ada kaedah dia. Dia tak ada tiba-tiba kaji jiwa ni kat mana ya. Jiwa ni macam mana ya. Roh ni macam mana ya. Tiba-tiba anda nak kaji pasal enjin. Ibarat begitulah. Tiba-tiba saya nak tanya, enjin dengan gearbox bersatu tidak? Sudah. Kenapa tanya? Soalan tu. Enjin, gearbox bersatu tidak? Minyak hitam tu duduk di mana? Kadang-kadang kita tak perlu tanya benda yang tidak membawa kita menjadi engineer. Kita tak nak jadi engineer pun. Kita nak tahu secara asas komponen enjin. Habis cerita. Supaya start, zap, boleh jalan. Kurang-kurang yang asas-asas kita tahu. Yang paling jelas saya beritahu, benda itu semua tak berpisah dan berbincangan tentang gaib, jasad dan rohani. Habis cerita. Siddiq amanah itu cerita bab dalam, fatonah tabligh itu cerita luar. Syariat, hakikat. Itu dia. Dia tidak terpisah. Dia tidak sama. Tapi tidak lain daripadanya. Boleh faham kalau saya cakap gitu. Dia tidak bersama. Dia tidak terpisah. Tapi tidak lain daripadanya. Contoh apa ni? Api dengan asap. Api dengan asap. Cahaya dengan api. Adakah cahaya itu tiba-tiba ada sendiri? Dia mesti ada fizikal dia. Dia mesti ada komponen utama dia. Tapi tidak lain daripadanya. Adakah asap itu api? Adakah api itu asap? Ni keluar cerita bab mantik. Itu kata tadi tengok dengan nama tu, dengan sifat. Adakah api itu asap, asap itu api? Kalau ada asap, bermaksud kita nampak api. Dia tak ada api tiba-tiba terbang ke atas. Melainkan, dia panggil apa? Bola-bola api tu. Yang penanggal. Tu. Ya, garam dengan masin. Manis dengan gula. Peningnya Ustaz? Tak payahlah pening. Dia tak ada benda yang memeningkan pun. Pening ni kalau kita tak ada perbahasan dia. Ada perbahasan tak pening. Benda tu ada usul dia. Garam dengan masin. Manis dengan gula. Biasanya kita duk nampak gula tu manis. Dan tanpa sedar, kita terus letakkan manis itu gula. Salahlah sebab manis bukan semestinya gula. Gula ada kadang pada madu, ada kadang pada daun, ada kadang pada senyuman. Ini pahit dia. Tengok saya bang. Senyum. Allah manis kopi ni. Habis cerita. Jimat gula tak payah beli. Asyik senyum saja. Tu dia. Jadi sama perbincangan tentang roh. Kita tidak boleh bincang benda yang besar. Contoh nak berbincang tentang manis. Manis itu sifat yang ada mempunyai asal. Jadi nak kaji bab manis, kenalah ada alat dia. Apa dia? Gula. Gula. Jadi gula lah kita belajar bab manis. Nampak? Macam gitu. Jadi nak ngaji pasal roh, kita tak boleh pergi pada roh. Roh tu besar. Tapi kita kaji pada sifat dia. Ada alat dia tak? Ada apa alatnya? Melihat. Melihat tu terkedip mata. Mata. Oh, ada lagi. Dia bawa. Ada mata. Ada cerita bab mata tak? Mata ni fungsinya apa? Tu. Lama-lama fahamlah sebenarnya yang menggerakkan mata. Sebenarnya kita nak cerita pasal roh sebenarnya. Tapi kita tak mampu nak bincang pasal roh. Sebab roh tu luas. Mana mampu kita nak kaji. Tak terkaji tentang roh. Sama tak terkaji tentang sifat asal manis. Sifat asal manis.
Bagaimana boleh jadi manis? Allah kaji bab sifat asal manis. Ha? Jadi manis itu ada dulu sebelum ada gula. Jadi manis itu dinamakan deria. Deria itu ada dah. Lidah ni Allah buat ada deria manis. Tinggal lagi belum jumpa asbab manis. Itu saja. Lepas tu manis ni pula nak jadinya adalah ramuan-ramuan dia. Itu sifat. Ada kaji pasal zat. Lagi tak boleh kaji. Zat manis. Lagi tak boleh. Manis tu sifat baru. Yang menjadikan manis. Saya dah sentuh bab lain bab ni kan. Tak payah. Tapi ceritanya begitu. Maksudnya, bila saya buka cerita perbahasan ini, tidaklah bermaksud kita nak bersoal begitu. Ada ketikanya tidak perlu ke sampai tahap begitu. Rohani, roh ke Ustaz? Iyalah tu, rohani lah. Perbahasan jasad, jasmani. Tu nama kata namanya. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi manis itu sifat. Yang menjadikan manis, ada zat dia. Zat tu tak terkaji. Zat tu tak terkaji. Sebab tu jangan kaji zat. Sesat. Siapa kaji zat, sesatlah dia. Mana boleh tiba-tiba kita nak makhluk, tiba-tiba nak mengkaji zat. Sebab itu yang dianjurkan itu baca dengan nama. Nama membawa kepada sifat lah. Contoh, sifat kasih sayang. Ada nama tidak? Ada. Rahman Rahimi. Cuma, Rahman Rahimi ini merujuk pada zat yang maha berkuasa. Tu datang maha tu. Bila sampai tahap maha tu, dah. Fasada jasada, binasa. Binasa jasad bermaksud bukan binasa hancur. Lebur itu bermaksud kita sudah mendapat kefahaman yang jelas. Tegas, jazam, bahawa pergi kepada empunya dah habis. Titik. Nampak? Titik dia. Kat situ. Jadi, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bila sebut tentang akal, ini pecahan kepada perbahasan tentang roh. Pecahan lah ni. Yang gaib, dia, mana itu sifat? Bukan. Gula bukan zat. Salah. Cikgu Amir. Bukan. Gula tu adalah jasad dia. Alat dia. Gula tu alat. Manis tu sifat. Gula tu alat. Zat tu tak nampak. Sifat pun tak nampak. Bukan. Gula bukan zat. Jangan tulis. Itu pernah terjadi tu. Ada yang tersilap letak. Jangan. Zat ni bukan benda. Zat besi. Nampak? Zat tu formula. Formula yang tak nampak. Gula tu alat. Gula dah jadi. Fizikal. Bentuk dah. Berketul-ketul lah. Dia jadi jisim. Gula tu alat. Sama juga mata ni alat. Ni mata. Melihat itu sifat. Maha melihat. Zat. Tu zat dia. Empunya sifat. Jadi, mata ni alat. Mata ni ibarat gula lah. Inilah gula. Ibarat gitulah ni. Tamsilnya begitu ya. Ya, nasi itu alat. Asbab membawa kepada kenyang. Jadi kita ni makam asbab. Manusia ni selagi mana ada jasad, selagi mana ada syariat, maka dia akan terikat dengan asbab lah. Boleh jadi ghairi asbab, boleh. Tapi itu kena dengan hak Allah Ta'ala lah. Boleh dikurniakan tanpa ada perantara. Dia panggil satu kurniaan. Wahbi dia panggil. Ada kasbi, ada wahbi. Bukan wahabi, wahbi. Wahbi lain cerita dia. Wahbi. Iaitu tanpa usaha, kasbi. Perlu kepada usaha. Tu dia. Apa nikmat yang tanpa usaha? Nafas lah.
Ada siapa ada berusaha untuk bernafas? Oh, saya berusaha Ustaz, saya untuk bernafas. Kalau tak kerana saya bernafas, tak boleh saya bernafas. Kamu gila kamu. Ha? Nikmat usaha tu nikmat nafas, nikmat yang dapat tanpa usaha. Nikmat duit, duit tu nikmat. Nikmat. Dunia ni semua nikmat sebenarnya. Dunia ni semua nikmat. Apa saya dari Allah itu, nikmat sebenarnya. Sebab tu kita dapat dunia, haza min fa'li rabbi. Tapi, bila jadi azab? Tengok Allah Ta'ala tuan-tuan. Hebat tak hebat Allah SWT. Perkara yang sama berubah dalam sifat berbeza. Air, di saat kejadian asalnya lembut, tapi berubah sifat menjadi menyakitkan. Berubah sifat kegunaan dia. Sebagai apa? Banjir. Nampak? Air yang deras. Berombak. Jadi air juga. Jadi nikmat. Asalnya nikmat. Dunia, nikmat. Tapi bila lupa Allah, jadi azab. Masya Allah. Dia cakap, mana ni Ustaz? Ambo belajar gula tu zat, manis tu sifat. Betul lah manis tu sifat. Gula tu zat. Bagaimana mengatakan gula tu zat? Ada pada gula itu zat. Gula tu benda. Adakah soalan? Cuba kita fikir balik. Adakah zat itu benda? Gula ni benda. Gula ni nampak. Zat ni nampak. Soalan. Kalau kita nak faham, kalau mengaji, jangan, kadang-kadang betul kita dengar ni mengaji, tapi Allah bagi akal kan. Ni. Untuk renung fikir balik dengan sidik. Kita ada kaedah ada. Sidik ni membenarkan. Gula itu zat. Soal, zat itu apa? Gula itu apa? Gula. Zat pada gula. Dalam tu yang menjadikan manis. Sifat manis yang menjadikan manis tu zat dia. Gula tu dah jadi alat benda. Fizikal. Gas cecair pepejal. Tu ayat dia. Gas cecair pepejal. Zat duduk pada gas. Cecair duduk pada sifat. Pepejal duduk pada gula. Gabung sekali sains. Baru dia tak nampak kecil lagu macam tu. Sidiklah yang akan merungkai balik. Zat itu benda tak nampak. Dia kalau tengok ubat tu, tengok kat belakang tu, zat besi, zat magnesium, zat tu. Nampak ke? Mana nampak? Yang kita nampak pil. Yang dalam tu nampak? Tak nampak juga. Nampak pun formula. Ekstrak. Nampak? Nah, hati-hati. Mungkin betul wallah alam. Mungkin saya ada gula itu zat dalam gula manis. Gula itu ada zat manis. Ada zat yang menjadikan manis tu, sifat manis tu ada zat dia yang menjadikan. Dia bergabunglah sekali. Sebab tu dia sebut gula dalamnya ada manis dan termasuk juga zat. Jelas. Baik, macam mana boleh tanya soalan begini ni? Tadi, bila tanya tadi, roh berpisah tidak Ustaz? Akal berbeza ke tidak? Sebenarnya dalam konteks perbahasan, kita masih membincangkan tentang akal tadi. Tengok peranan dulu. Takrif akal ni berfikir. Bahasa yang tepat ni fikiran. Fikiran yang kerjanya, af'alnya berfikir. Okay. Pecahan kepada akal ni adalah perbincangan kepada yang dinamakan dalam manusia itu dalam surah Sajadah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh.
tiupkan roh yang dipanggil roh masuk dalam badan menjadi nyawa. Berubah sifat namanya. Summa sawwahu wa nafakha fi min ruh wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Sam'a wal absar, sama basar, mendengar, melihat, afidah, merasai. Qalilan ma tashkurun. Baik, ini merujuk kepada sifat yang terkandung pada nyawa itu. Maka bila kata mendengar melihat, maka merujuklah kepada perbahasan tentang akal berfikir. Sebab mendengar dan berfikir itu, untuk berfikir menggunakan dua elemen ini. Melihat, sami'na wa ata'na, mendengar. Yang mana ini alatnya adalah mata, ni alatnya adalah telinga. Baik. Dalam perbahasan ini luas. Luasnya kerana apa? Pada pecahan, itu yang saya bagi perbahasan yang bertanya tadi, saya potong sejak kat sini. Ibarat seperti oksigen ataupun udara. Dalam oksigen itu, dalam ataupun udara, yang besarnya udara lah. Dalam udara yang bersifat ghaib ini, tetapi boleh menggunakan rasa. Udara bukan perbincangan benda yang boleh nampak, tapi dia perbincangan menggunakan rasa. Ini saya nak bagi contoh tamsil kepada perbahasan roh tadi. Baik, udara ni luas besar. Dalam udara ada unsur, pelbagai unsur. Ini kalau siapa yang mengaji bab kimia, adalah unsur-unsur kimia yang ada pada udara ni, yang kalau dipanggil unsur gas. Daripadalah yang berbentuk oksigen, sehinggalah nitrogen lah, apalah. Kita pun dah lupa dah. Siapa yang ada memang tak ingat pun. Yang tahu vitagen, tu je. Itu air minum. Jadi maknanya, walaupun nampak chemical reaction itu ada unsur yang banyak, nampak macam berbeza-beza. Sebab memang setiap itu ada peranan dia. Tetapi mereka semua ini dalam kumpulan yang sama, udara. Maka dalam udara itu juga ada perbahasan tentang karbon dioksida. Betul ke H2O? Betul kan? Oksigen, O2. Betul. H2O air. Karbon apa? Ni air, minta maaf. CO. Okey. Terima kasih. Salah. Ni padam. Air tak termasuk perbincangan kita. Okey. O2. CO2. CO2. Ada tu sini. Berkuranglah. Ni karbon dioksida. Okey. Oksigen. Tak pasal-pasal. CO karbon monoksida. Tengok. Bila saya sebut, semua keluar. Pakar masing-masing kan. Tapi bila tengok pada udara, pada roh, semua tak kerti. Pening balik. Alamak. Bermaksud, benda ni dah kita lalui. Dah ada dah dalam pengajian. Dalam konsep kimia ni. Chemical reaction ni. Gas. Nitrogen. Apalah semua unsur-unsur tu. Dia ada unsur yang sama. Dalam udara, adalah semua benda-benda tu. Adalah unsur-unsur itu. Adalah unsur-unsur itu.
Baik, bila unsur-unsur ini kita nak kaji, mesti ada sebab dia. Sebab bila datang peranan, ada tujuan, ada keperluan. Okay. Samalah juga dengan perbahasan tentang bila roh. Ni besar. Anda tak akan boleh kaji, dia besar sangat. Tapi dia ada sifat dia. Perbahasan. Saya mudahkan perbahasan ni tuan-tuan. Walaupun ada juga perbahasan dan corak lain. Wallahualam, tuan-tuan anda semua boleh kaji lagi. Dia perbahasan ni bukannya habis kat sini. Kita boleh. Tapi kalau perbahasan tentang sidik, kita pergi kepada kehidupan. Bila kehidupan, dia akan memudahkan perbahasan. Bila akal, apa lagi ada yang pada komponen roh ini? Kolbu, jiwa. Apa lagi komponen unsurnya ada? An-nafs, nafsu. Akal, jiwa, nafsu. Akal ni pergi kepada tadi, alatnya apa tadi? Mendengar, melihat. Afidah ni cerita merasai, rasa. Nafsu apa? Perasaan. Sama semua ni, sama daripada satu sumber, gaib. Ketiga-tiga perkara ini, semuanya gaib. Nafsu, perasaan, perbincangan tentang emosi. Akal, perbincangan tentang fikiran. Kalau pergi dalam ni, psikologi. Kalau jiwa, mula perbincangan tentang orang kaitkan spiritual. Itulah perbahasan tentang intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Itu kata ESQ. Itu perbahasan lah, nama-nama itu. Tetapi, bila kita nak letakkan balik perbahasan, ini komponen. Kita tak nak pergi ke bertarif, kemudian kita terikat balik dengan takrif. Last sekali, Cikgu Amir, orang panggil hati. Inilah buruk kat jiwa ni, kolbi. Kita panggil hati. Fuad, banyaklah perbahasan dia. Jiwa tu hati, hati tu jiwa lah. Habis cerita. Semua orang tak sebut lah sakit jiwa. Sebab nampak gilanya. Tapi sakit hati biasa dia orang sebut. Orang lah tak ada kata, aku ni berakal lah. Orang akan berfikir lah. Nah, itu je. Orang tak cakap, aku ni bernafsu lah. Tak ada lah. Nanti orang cakap, buruk no kamu ni. Tapi, aku ni ada berperasaan dengan kamu lah. Dia akan murni balik pada perbahasan tarif lah. Dia pergi kepada uruf ataupun makna ataupun makna kalam yang jadi pada awam. Perbahasan awam, biasa kita akan guna fikiran. Kita terus pergi kepada perbuatan. Hati, perasaan. Inilah tiga ni yang selalu bermain nak pergi kepada af'al, perbuatan. Bila kita tak tahu peletakan, dia akan terus tak tahu yang mana dulu. Hati dulu ke, perasaan dulu ke, akal dulu ke. Kadang-kadang tertukar. Hati jadi perasaan, perasaan jadi hati. Akal jadi tentang perasaan. Dia tak tahu, bertergabur. Nampak? Baik, jadi dalam perbahasan kita, dalam perbahasan soft ini, kita menyusun mengikut kepada ta'rif ataupun uslub perbahasan sidik. Sidik, amanah, fatonah. Macam tu. Di sinilah kita merungkai kembali kedudukan tentang perbahasan tentang akal. Kenapa akal? Akal ni dah ketiga dah sebenarnya ni. Dan sebab itu, sebelum akal ini, walaupun akal ataupun fikiran ini seringkali kita gunakan ataupun menjadi topik perbincangan utama dalam kehidupan tu fikiran.
Sehingga kan kita banyak gunakan berfikir. Tapi sebenarnya jemaah menggunakan Allah Ta'ala. Sedar atau tidak, fikiran kita ni ada faktor yang mempengaruhi dia. Yang tanpa kita sedar. Itulah faktor yang dimulakan dengan jiwa atau faktor yang dimulakan dengan nafsu. Itu yang kita bincang semalam dan sebelum-sebelum ini. Yang ini dinamakan perasaan. Okay. Fikiran akan sentiasa ke depan. Sebab benda ini yang kita gunakan setiap hari. Akal. Dan inilah yang kita bincangkan sekarang ini. Perbincangan akal menyebabkan manusia itu pada kedudukan yang tinggi. Akal. Boleh berfikir. Dan lebih tinggi lagi apabila manusia berfikir dengan jiwa. Ini permulaan pada sidik. Sebab tu tasdiqu bil qalbi. Bila cerita beriman, dia jadi satu perbincangan yang jelas. Contoh, membenarkan dengan akal. Tidak. Dia bukan membenarkan dengan fikiran. Tapi membenarkan dengan jiwa. Tasdiqu bil qalbi. Ini jiwa. Membenarkan dengan jiwa. Walaupun akal masih belum mencapai tahap. Tahap dipanggil apa? Kewarasan. Tak faham. Tak jelas lagi. Tak apa, faham datang kemudian. Macam tu. Terima itu mesti didahulukan. Jadi, sebab itu kita dalam perjalanan menuju Allah, kita nak memahamkanlah ni. Nak mematangkan akal. Dalam nak mematangkan akal inilah pertembungan antara jiwa dan perasaan. Berebutlah dua ni. Baik. Bagaimana membezakan? Kenapa ada orang yang boleh akalnya itu ditadbir oleh jiwa? Kenapa ada orangnya akal itu ditadbir oleh nafsu? Nah, tergantung kepada kaedah dia melihat. Oh, jadi akal dan jiwa sama kan Ustaz? Sama tapi tidak serupa. Itu je. Sama tapi tidak serupa. Dia ada peranan yang berbeza. Dia unsur yang sama, roh. Daripada roh yang dia gaib. Tapi tidak serupa. Sebab jiwa ada peranannya, akal ada peranannya. Baik, sekarang ni kita tengah membincangkan bagaimana akal kita ni yang Allah bagi kepada manusia je ada. Manusia je ada. Malaikat pun tak ada, binatang pun tak ada. Manusia dengan jin. Iblis. Jin, kana minal jin. Cuma iblis ni, dia gagal mengurus akalnya kerana akalnya dipengaruhi oleh cara melihat yang salah. Mari kita kaji pasal iblis. Iblis is watching. Iblis ni, kejadian sama macam kita. Ada hati, ada akal, ada hati, ada perasaan. Sebab tu, iblis ni dia boleh kacau kita. Dia mirip, tinggal lagi dari segi fizikal, kejadian saja berbeza. Iblis daripada percikan api. Percikan api. Atau cahaya. Cahayalah, api tu cahaya. Api biru panggil. Itu yang ketika iblis ada akal. Yang ni dia berfikir. Ketika Allah uji hatinya, saya guna perkataan hati. Sebab ini yang uruf faham atau jiwa. Untuk taat. Taat ini pada hati tuan-tuan. Bukan pada akal. Sebab tu orang ada berakal. Nampak je cerdik. Tapi taat tak mahu. Tu dia. Maka ketika Allah uji hatinya. Di sini datang ujian-ujian ni duduk kat sini. Ujian-ujian semua duduk kat hati, kat jiwa ni. Apa ujian? Taat. Allah suruh sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Taat itu sujud. Sujud itu taat. Taat itu sujud. Kenapa datang? Habis Ustaz sebelum ni kan dia sujud. Mungkin dia sujud guna fikiran semata-mata. Tidak dari hati. Macam kita. Kan? Mungkin beramal kerana berfikir. Berfikir tentang apa? Tentang perasaan dia. Dia beramal sebab sedih. Kan? Beramal sebab sedih. Sebab sedih. Sedih sebab apa? Sebab susah. Bila susah, dia mula beramal. Muka beramal. Hati belum terbuka? Belum.
Bila ujian sampai. Maka ketika itu, Iblis melihat Nabi Adam. Melihat Iblis ini. Melihatnya Iblis ini, Nabi Adam alaihissalam, tengok, cara dia melihat itu, pertama sekali lihat dia dah salah dah. Dia lihat tentang tanah. Dia lihat terus benda. Kemudian dia api. Ketika datangnya seruan suruh taat, itu bukan suruh lihat, bukan suruh buat perbandingan. Tiba-tiba si Iblis melihat dengan tengok ni. Allah tanya, kenapa? Apa surah Al-A'raf? Apa yang menghalang kamu untuk sujud? Tiba-tiba dia cakap, ana khairu minhu. Aku lebih baik, lebih mulia daripada dia. Dia tanah, aku api. Nampak cara tengok dia? Okey, apa yang mempengaruhi cara tengok dia itu? Pertama, fizikal. Benda itu. Kedua, yang mendorong dia melihat si tanah ni, dia bila dia tengok dengan cara tengok dia tu, tengok benda, kemudian nafsu dia ambil. Itu cara tengok. Sebab tu jangan tengok rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Jangan tertipu dengan rupa. Jangan tertipu dengan benda. Allah dah ajar dah. Jangan tengok harta, jangan tengok rupa, jangan tengok benda. Kelak jadilah seperti spesies iblis. Faham? Faham Siti Aminah? Kuat no logo macam tu. Maksudnya, bila kita tengok kepada kebendaan, kita tengok kepada keduniaan, maka bila tengok pada keduniaan, maka perasaan, dia tengok gini, bila melihat itu, ini kerja akal kan, melihat ni kerja akal lah, melihat, lalu dilihatnya itu terus kepada dunia keadaan. Baik, bila dia tengok dunia ni, dia tengok lihat dengan dunia, dengan keadaan tadi, apa yang berlaku terus? Perasaan masuk. Perasaan terus mengambil alih. Yang namakan emosi. Nafsu. Okay. Maka, bila ini sedang berlaku, maka hati tadi, jiwa tadi, menjadi sakit. Itu kata sakit-sakit sebab semua ni menekan. Dunia menekan hati, menekan. Itu nama panggil tekanan-tekanan hati, tekanan jiwa tu. Itu nama hati sakit. Hati sakit disebabkan oleh anda melihat dunia dengan dunia. Bila anda tengok dunia dengan dunia, perasaan masuk. Apa perasaan? Mungkin perasaan marah, perasaan hebat, perasaan sombong, perasaan suka. Sifat-sifat itu akan menguasai. Dia akan membuatkan fikiran tadi tidak waras. Tidak boleh berfikir secara waras. Bila macam ni, tak waras. Bermaksud apa tak waras? Dia mula berfikir dengan nafsu. Bila berfikir dengan nafsu ni, apa yang berlaku? Akal ni akan buat satu tindakan-tindakan yang mengundang kemurkaan Allah. Akal. Apa dia? Dia mula bercakap yang buruk-buruk. Itu daripada akal, mulut ni. Sebab tu akal duduk atas. Bila akal duduk atas, patutnya berfikir sebelum bercakap. Tapi sebab fikiran dia dah dikontrol oleh keadaan dan perasaan, maka dia bercakap tak berfikir. Dia dah tengah marah, dia bercakap lah. Bercakap marah, cakap. Dia terus hina, kau ni apa, aku mulia, kau siapa. Habis. Maka rosaklah seluruhnya. Nampak? Sebab itu, bila akal ini duduk pada keadaan yang seperti ini, sampai satu tahap, akal tidak mampu menanggung lagi perasaan itu. Sebab perasaan itu menekan-nekan akal itu. Itulah dipanggil
akal yang di luar kewarasan. Itulah dia panggil mental tu. Datanglah perbincangan tentang mental disorder. Apabila akalnya melihat dunia, lalu dunia menekan perasaan dia, sebab dunia ni dia tekan, maka perasaan tekan akal dia. Lagi kuat dia dunia ni masuk pada perasaan dia, maka lagi kuat tekanan pada akal dia. Sebab apa kuat tekanan? Sebab akal dia pula tengok dunia. Dia nak dunia. Berkehendak di atas dunia. Dia tak ada perbahasan tentang, dia tak ada stopper kat sini. Dia tak ada break kat situ. Dia terus dunia, tengok dunia. Dia tak ada break. Apa nak break ni? Patutnya dengan iman ni yang kita bincang semalam. Dia tak ada break. Jadi, maka datanglah perbincangan sangkaan yang binasa. Okay, sebagai contoh, satu. Ini saya bagi contohnya ni dulu. Bagi kita, mudah-mudahan Allah bagi faham. Baik. Perasaan dia suka. Okey. Maka akalnya mula berfikir. Dipanggil impian. Atau bayangan. Apa yang diimpikan, atau ni bahasa-bahasa dia ni, angan, awish. Ni kan. Okay. Tentang apa yang dia buat ni? Tentang dunia. Anda nak impikan benda yang buruk ke? Tak ada kan? Anda nak berangan benda buruk? Tidak. Jadi anda berangan benda yang dunia ni yang dah jadi indah ni. Menyebabkan tengok saja dunia dengan keseronokan. Dia tengok indah. Ini ujian ni. Dia tengok dengan indah. Hubus syahwat. Tengok dunia dengan indah. Ya. Bila indah, dia berubah. Sepatutnya dunia bukan begitu sifat dia. Tapi dia tengok-tengok dia indah. Apa dia pada dunia? Duit. Apa pada dunia? Perempuan. Apa pada dunia? Anak. Ini kita ambil pada ayat Quran ni. Al-mal wal banun. Harta, anak, perempuan. Mestilah anak daripada perempuan, isteri. Kita skop dekat 3 ni dulu. Al-mal ni harta. Nabi kata, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Baik. Mudah cerita, keluarlah statement yang datang daripada akal dia, yang dipengaruhi oleh dunia tadi, yang didorong oleh nafsu dia. Apa dia? Keluarlah kata-kata, kalaulah aku dapat duit seronoknya, boleh aku tolong orang. Dia adalah baiknya tu. Nampaklah sikit. Boleh tolong orang. Tapi dia bukan nampak tolong tu. Dia nampak duit dulu. Nampak. Halus ni Ustaz. Yelah memanglah halus. Kalau tegang-tegang bukan nipu namanya. Kalau tegang-tegang tu habislah. Nama pun halus. Sebab tu kena perhalusi. Kalaulah aku ada dapat duit ni seronoknya. Maksud dia tengok duit dengan keseronokan. Dia tak nampak tanggungjawab. Dia seronok dulu. Malah diajar untuk seronok. Okey, seronok. Okey, nak duit, lompat, seronok. Ye. Buka lagu, bam, lagu. Gitu pun naik semangat. Naik share orang kata. Lepas tu jangan larau sangat. Sambil tu doa. Ya Allah. Masuklah semua tu. Kan? Tuan-tuan, itu anda sedang berada pada circle satu akal yang dibimbing oleh dunia, yang didorong oleh nafsu 3. Malah nafsu ni pula akan pimpin akal tu balik. Akal tengok dunia. Dunia pula akan
attach pada nafsu. Nafsu tekan balik pada akal. Lama-lama akal jadi stres. Sebab apa? Sebab tak selamanya seronok. Seronok itu tidak kekal. Mungkin seronok itu pada dua keadaan. Seronok masa nak dapat. Bila dah dapat, jadi beban. Terpaksa kena seronok lagi. Seronok lagi. Malah seronok beronok-ronok. Macam sedekah juga, Ustaz salah melihat. Ya puan dan anak, sama. Sedekah tu nampak apa? Nampak duit. Bukan nampak kebaikan. Nampak? Bukan nampak kebaikan. Sedangkan sedekah itu kebaikan. Apa yang baik, semua sedekah. Tapi nampak duit. Duit pula jadikan emosi punya cerita. Nampak? Ini agenda siapa, tuan-tuan? Ramai orang tak nampak lah benda ni. Kita nampak macam okey je. Padahal bila kita kaji, habis. Baik, maka berlakulah tekanan. Bila seronok, ada yang kita ingat. Suka akan bertukar menjadi duka. Suka akan bertukar menjadi duka. Itu adat kehidupan. Bila duka, tuan-tuan, duka boleh jadi dalam keadaan anda tak dapat duit itu atau anda dapat, kemudian anda gagal urus duit itu. Bila gagal mengurus duit, jadi duka. Bila duka, dia akan tekan akal lagi. Akal jadi stres. Maka, akal bila stres, tuan-tuan, dia dah tak boleh berfikir. Dah tak boleh berfikir. Dia dah tak boleh. Dia akan, itu dah panggil burn out. Burn out. Bahasa lah ni. Burn out. Shut down. Bukan hati. Hati tak shut down sebenarnya. Hati tak pernah shut down. Tinggal lagi tak gunakan dia. Itu saja. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka di sini. Antara tanda seseorang itu gagal mengawal akal dan perasaan dia. Ramai orang kata ini satu lagi hujah yang mengatakan berkaitan dengan iman. Dan lemah iman dia. Kita tidak tuduh tapi tandanya ada. Apabila tekanan atau stres pada akal ini, pada akal itu, yang ditekan, apa yang menekan akal? Perasaan. Dia mesti ada yang menekan dia. Saya nak tengok. Yang orang kata tak nak kait dengan iman yang lemah. Biasanya stres, perasaan stres yang menekan akal, dia akan keluar satu reaction. Dia panggil apa? Memberontak. Buat satu keganasan. Kalau dia jenis marah, marahlah. Kalau dia jenis baling barang, baling baranglah. Kalau dia jenis menjeritlah. Tuan-tuan, saya nak tanya soalan yang sangat penting. Adakah orang beriman akan buat keganasan? Itu soalannya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dia kalau nak tengok kepada badan, kalau badan itu yang kita nak kaitkan dengan biologi punya efek. Kalau badan itu lemah, dia hanya contoh, badan lemah saya ambil contoh pitam. Bila pitam, tuan-tuan, badan pitam tak mana dia lemah iman, kena faham. Badan pitam dia lemah iman ni, itu tak ngaji habis. Dia pitam, dia shutdown tu, diam, pum tumbang. Lemah badan sebab pitam kerana mungkin terkesan dengan keadaan-keadaan yang dia tak kawal. Okey, baik. Ada efek lain. Dia pitam ni, ayat yang gini. Dia meracau, memberontak, merapui, apa bahasa, apa semualah, sampai pitam. Sampai lemah badan dia, tuan. Tumbang. Ada orang terus lemah. Macam saya pernahlah kena pitam ni. Dan dia orang pitam, tak ada memberontak pun, tak ada macam-macam. Oh, menangis, aku sakit, aku ini. Macam tu. Jangan kacau aku. Dia mula marah. Dia marah. Kalau badan saja dia lemah, okeylah badan lemah. Akal dia penat. Aku tak boleh fikir. Tak boleh fikir, dia diam je. Kejap. Bagi masa siap. Dia efek dia, ada orang, bagi masa boleh tak? I tengah stres ni. Dia mula marah. Boleh tak? Jangan mengkacau I, boleh tak? Dia something.
Kalau misal kata dia akal dia tengah penat, it's okay lah. Nak rehat sekejap boleh? Bagi saya rehat sekejap. Dia tengah penat, memang ada ketika dia tekanan juga pada fikiran dia. Banyak berfikir, jadi penat. Sampai migraine. Migraine tu, ialah penat. Panas cuaca. Okey, sekejap. Saya nak ambil masa sekejap. Relax sekejap, cool down. Itu bukan kena mengena dengan iman. Itu bukan kena mengena. Tapi kalau migraine, stres dia punya berfikir sampai migraine kebetulan dia marah-marah. Semua benda tak kena. Jangan kacau aku. Jangan kau ni, semua habis benda. Lepas tu datang perangai habit, semua nak marah. Dia ni tak boleh. Semua benda nak perfect. Hati-hati. Ini kena faham. Kalau dah penat, itu panggil badan lemah. Lemah badan, lemah iman. Dua benda berbeza. Lemah badan shutdown. Lemah badan, contoh. Lemah badan. Jadi, fikiran pun, badan ni pergilah kepada akal yang membawa kepada otak ni. Bila badan, lemah badan, akal perbincangan bertukarlah kepada otak. Jadi sel-sel DNA, DHA tak berhubung dengan baik. Itulah perbincangan dia pula. Jadi lemah badan, caranya adalah rehat. Rehatlah, tidurlah. Tuan Allah kata tidurlah. Allah bagi malam tu untuk tidur, rehatlah. Tapi kalau lemah iman, anda nak rehat. Anda cek pasal. Apa kesan orang yang lemah iman pada akal? Dia akan memberontak. Memberontak. Memberontak, bukan kerana memberontak, membuat keganasan. Tak kisahlah dia tiba-tiba dia beramal macam mana. Mungkin dia beramal kerana guna akal dia, bukan guna iman. Itu je lah. Dia nakkan habuan ke, ikutlah apa yang berada dalam, dia beramal dengan nafsu. Boleh, dia beramal dengan nafsu. Dia beramal dengan nafsu, maka rosak akal dia. Tu kata gila isim tu. Gila isim tu. Mungkin beramal guna nafsu. Nakkan sesuatu fadilat, nakkan mungkin ada karomah, nakkan macam-macam nak lah. Hati-hati. Sedangkan beramal nakkan ridha Allah je, nak pahala, okey lah. Jadi itu betul. Kalau tak nak kaitkan dengan iman, maka jangan sampai anda memberontak. Kalau tak nak kaitkan anda ni lemah iman, maka janganlah marah-marah. Janganlah kata anda nak menunjukkan sifat yang mula temper, mula emosional, sikit-sikit nak touching, sikit-sikit nak ini. Kalau anda tak ada kaitan dengan iman, please tunjukkan lemah badan saja. Saya penat. Penat nak rehat. Macam contoh siang tadi kan. Ustaz, apa hukum tak layan suami? Hukum tak layan suami? Kita kaji. Hukum tak layan sebab penat ke? Sebab banyak duk ngemas rumah, penat. Ya Allah. Kemas, mop lantai, mop itu, mop ini. Habis rumah jiran dia mop. Jiran rumah, semua mop. Baliklah bang, penat bang. Boleh tak saya nak KIV sekejap bang? Sekejap bang. Dia cakap elok. Suami pun faham. Suami pun jenis reti bahasa. Allah sian isteri aku ni. Tak apalah, awak rehat lah. Okey lah. Ni sebab apa tak nak layan suami? Tak puas hati. Dosa. Jadi buktikanlah kalau kita dia penat itu sebab apa? Dia mula dah shutdown tu. Kerana apa? Lemah badan. Sebab apa? Adakah kurang sistem pemakanan sampai anda tak mampu nak kandung? Okey lah. Tapi kalau dah sampai marah-marah, dah sampai dia memberontak, baling pinggang mangkuk, tak nak layan, tinggal suami, kurung diri, sampai buat orang risau, sampai orang mula, dia ni dah kenapa ni, sakit ke? Nampak no sakit dia. Depan orang ni mata mana merah, berurat. Urat pandang, sudah. Dah datang. Dia datang. Habis.
Tak boleh lah. Bermaksud selagi mana ada sikap-sikap keganasan, kekeliruan, bercakap tidak teratur, maka tenang itu menang, tanda iman tidak lemah ke? Tak faham soalan. Tenang itu menang. Biasa saya dengar tenang itu menang. Dia tak payah kaitkan tenang itu menang. Tenang itu Allah. Tenang itu membawa kepada hidup dengan Allah. Kalau tenang menang apa? Kalau dia menang loteri, oh ya Allah katanya. Tenang dengan senang, menang boleh jadi senang. Dia tenang ni adalah walaupun dia tengah kalah kan. Contoh perang Uhud, kalah Islam, tapi tenang. Jangan kata tenang tu menang. Selalu saya nampak perkataan tenang tu menang. Tenang itu menang. Menang apa? Menang emosi lah Ustaz. Tenang-tenang lah. Kadang-kadang orang tenang, dia kalah. Tapi kalah dengan tenang. Dia gagal. Periksa ke, tenang. Dia uji dengan kesusahan, dia tenang. Macam pandemik ni, Allah uji bisnes, jatuh, drop. Kalah lah tu. Menang benda ya. Kalah lah. Tapi dia menang. Betul lah nak kaitkan menang emosi Ustaz. Tapi biasanya dia nak kait bagi tu menang dengan seronok. Tenang ni belum tentu seronok. Belum tentu. Sebab mungkin keadaan sekeliling tu masih dalam keadaan kucak-kacir. Tapi dia berjaya letakkan di pada yang tenang. Sebab tenang itu adalah dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu dia. Tenang itu hidup dengan Allah. Apa dengan Allah? Dia buat suruhan. Biarpun suruhan itu berat, susah, sakit, tapi taat yang pasal dia tenang. Itu betul. Sumayyah. Ya, kalau ikutkan kalah lah. Disula. Tapi tenang. Jadi tenang itu menang. Di statement itu masih tergantung. Menang apa? Sebab dia boleh jadi menang senang. Tenang itu menang katanya sebab nak mententeramkan hati. Mententeramkan hati sebab menang dia menang menundukkan nafsu. Menang menundukkan nafsu. Tenang dengan Allah. Lalu Allah tundukkan nafsu dia. Ya. Jadi betul, nampak tenang tapi malas nak berbalah. Ya, Tuan Syed, ada orang macam tu. Itu dipanggil apa? Buat-buat tenang. Ni tenang sungguh. Susah tak merasa susah, senang tak merasa senang, merasa tenang. Okey? Sebab dia punya ayat dia begini, yang tenang tu mesti menang. Jadi, dengan tenanglah anda menang. Sebenarnya, kalau ikut tenang, itu sifat kepada zikrullah. Maka, bila kata mesti menang itu, bukan dengan tenang, tapi dengan Allah. Tu ayat dia. Dengan Allah dia menang, bukan dengan tenang. Anda kena faham, dia halus tu. Sebab tu, ada ketika tenang ini, pergi pada fikiran. Fikiran tenang. Betul tidak? Okey. Tapi fikiran ni, pergilah kepada hal-hal yang menenangkan fikiran. Apa menenangkan fikiran? Dengan apa? Ini cerita dia balik pada perasaan. Perasaan apa? Perasaan seronok. Ataupun seronok suka.
Okey. Alunan. Alunan. Irama. Zikrullah. Ni kena faham yang saya sebut ni. Allah. 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 Ya Allah. Allah, tenang Ustaz. Tutup je lagi. Allah, serabut balik. Masuk. Tuan-tuan. Allah. Allah. Tenang tu dengan sedar. Sedarnya dibimbing dengan sudur. Sedar tu sudur. Walaupun tiada alunan. Walaupun alunan tu perasaan membantulah. Tapi saya faham tu. Faham maksudnya? Ada orang dia kaitkan fikiran tenang tu, dia blok kat sini. Alunan zikrullah. Yang membawa zikrullah itu perasaan. Allah. Habis itu Ustaz, bermaksud tidak semestinya dengan alunan itu. Itu maksudnya kadang-kadang boleh tertipu begitu. Sebab kita sedang mengaji ni, saya kajilah. Tenang tu dengan sedar. Sedar dan menerima kekalahan. Tenang lah. Alunan. Alunan. Itu kata zikrullah tu. Tenang bila berzikir Ustaz. Itulah. Tenang tu bila berzikir. Maksudnya zikir itu apa? Sedar. Sedar ni diambil pada sudur. Fi sudur. Sedar Allah berkuasa. Maka ketika tenang sampai ke hatinya, maka bermaksud dia dah sedar. Maka dia akan menang ni bukan dengan tenang, tapi dengan Allah. Billah. Maka dengan Allah lah yang memudahkan segala urusannya. Bukan dengan, sebab aku tenang lah aku berjaya ni. Allah. Tenang tu sifat hati, bukan yang bagi berjaya. Itu pun Allah. Kita kalau nak berjaya kena tenang. Okey. Maknanya bila tenang berjaya. Okey. Macam mana nak tenang? Kita kena buat benda yang kita suka, ya. Kita dekatkan diri dengan benda yang dengan Allah. Kita jangan gaduh-gaduh, jangan marah-marah, kita gini sebab nak menang. Tenang ni adalah benda yang tidak bergantung dengan apa-apa. Dia tak ada apa-apa tujuan pun, dia tak ada nak. Sebab tenang adalah boleh saya katakan destinasi. Sampai dia. Dia tak perlulah lagi nak cerita nak menang ke nak apa ke. Tak ada. Dia existing, dia dah tenang. Dan tenang itu sifat untuk kembali kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia tak ada cerita dah. Yes, akhirnya aku menang. Tak ada. Kalah pun tak apa. It's okay. Kalah pun okey. Kalau ini dah takdir yang terbaik untuk aku, ya Allah, aku terima. Dia terima kekalahan. Tapi dia terima dengan kesedaran. Maka sampailah daripada tenang. Tenang itu menyatakan dia sudah sampai dengan Allah. Tapi ini, dia tak boleh mengaku lah. Tenang ni sama juga perbahasan dengan ikhlas sebenarnya. Sebab apa? Benda gaib. Aku tenang nanti dulu. Nanti Allah rock the boat kan. Allah goncang kan. Akhirnya watak dia itu. Kata-kata dia itu. Poin-poin hot button dia itu tidak lagi menjejaskan dia. Okey, bermaksud dia benar-benar tenang. Okey. Jadi dengan Allah, tenang itu adalah sifat yang hadir pada jiwa. Bukan yang didatangkan oleh fikiran tenang, bukan. Jiwa yang tenang menenangkan fikiran dia. Itu je. Jiwa yang tenang menenangkan fikirannya. Bukan fikiran yang tenang ditenangkan oleh perasaannya. Dua benda tuan-tuan. Jiwa yang tenang, menenangkan fikirannya. Bila jiwa yang tenang menenangkan fikiran, bermaksud telah ditundukkan nafsunya.
Sebab tu nafsu ni tuan-tuan, dia adalah tunggangan kita. Bila tunduk nafsu, maka datanglah dorongan melakukan amal baik. Dorongan tu datang dengan apa? Nafsu tadilah. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang telah ditundukkan. Maksud jiwa yang tenang, jiwanya tenang, menenangkan fikirannya. Kerana dia berfikir sudah dengan zikir. Lalu ditundukkan nafsunya, tiada lagi dia melihat akan nikmat dunia. Lalu dia lihat itu adalah nikmat Allah ada pada dunia. Dia tak lagi melihat dunia semata-mata, tapi dia melihat dengan Allah. Dia melihat apa yang terjadi itu dengan Allah. Lalu tenanglah hatinya, menenangkan fikirannya, menundukkan nafsunya di saat dia melihat dunia itu dengan Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Kita berhenti kat sinilah. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ada satu lagi perasaan, bukan tenang tau, perasaan yang senang. Perasaan yang tertinggal. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Perasaan yang senang, menyenangkan fikirannya, senang fikiran. Tapi biasa kita boleh gunalah term menenangkan fikiran, tapi senang menyenangkan fikiran. Tak fikir banyaklah, malas fikir. Kita buang fikiran-fikiran. Tak mau fikir, tak payah fikir. Menyenangkan fikiran dia. Nafsu telah ditundukkan? Belum. Nafsu masih duduk dalam mode standby. Standby mode. Sebab dia setengah senang. Itu je lah. Menyenangkan fikiran kerana dia berfikir dengan dunia juga. Tapi berfikir yang indah-indah pada dunia. Indah-indah pada dunia. Beza. Tadi melihat dunia dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, lain perbincangan dia. Menenang jiwa yang tenang mesti bermula dengan mengenal Allah. Menenangkan fikiran, dimasukkan tentang hukum hakam, lalu dilihat dunia dengan hukum hakam, halal dan haram, halal dan haram. Lalu bila halal dan haram, nafsunya tunduk. Haram, nafsu tunduk. Perasaan yang senang, ambillah elemen yang menyenangkan perasaan itu. Alunan-alunan, muzik-muzik ke, buatlah apa-apa. Keadaan, kalau serabut-serabut, pergi tempat yang seronok-seronok. You have to take your me time. Kalau tak cukup dengan me time, ambil ketiau time. Me, ketiau, apa lagi? Apalah. Buat spaghetti time kan. Tak mahal lah tuan-tuan. Saya kena cakap tu terang lah kat sini. Inilah kadang-kadangnya manusia masih juga berlari pada keadaan untuk menghilangkan keadaan dia. Itu je. Pusing-pusing dengan keadaan itu juga. Bayangkan orang yang tak ada me time tu macam mana? Langsung tak ada peluang dia nak tenang kah? Perasaan yang senang. Nak senangkan perasaan, pergilah tempat-tempat yang menyenangkan dia. Yang orang tak kacau dia, jauh daripada orang lain, orang tak ini. Supaya dia boleh menyenangkan fikiran. Sebab apa? Tak nak fikir dah aku benda-benda yang buruk. Aku tak mau lah, letaklah. Biarlah dia orang kata apa, katalah. Aku adalah aku, katanya. Tu dia. Aku adalah aku. Dah kita fikir yang indah-indah je lah kat dunia ni. Nampak cerita dia. Lalah kat situ je lah. Bolehlah. Anda kalau nak senang macam ni, buatlah. Tak ada masalah. Jadi. Boleh ni. Jadi. Tapi mana dengan pandemik ni nak travel gimana? Itu je lah. Anda buka YouTube je lah. Tengok. Lalah campak tab tu. Pedap aku. Terkenang-kenang keadaan aku ke sana ke sini. Dia campak ni tab tu. Sekarang nak pergi mana? Tengok Allah buat. Sampai industri travel semua mengalami krisis yang hebat. Hotel istana yang saya bincang bagi tu semalam 30 tahun beroperasi shutdown. Di Langkawi, bacalah berita, tengok.
Tengah senang boleh. Kita ada duit travel sana, travel sini. Boleh lah. Sementara boleh lah. Memang anda nak cara mana? Tak nak cara tenang. Pergilah cara senang. Sebab tenang ni mesti kena jalan agama. Sekarang allergic pula dengan agama ni. Ni apa agama-agama ni? Iman-iman ni. Kita tengah stres, okey? Stres. Okey, minta maaf. Okey, jom kita pergi travel. Inilah dia. We need some fresh air. Okey, kita bagi. Tak apa, tak masalah. Bagilah dia nak apa? Nak makan, bagi makan. Nak duit, bagi duit. Bagilah apa yang dia nak tu. Pandai pula setengah orang tu kata, takkanlah kita nak bagi duit, bagilah pancing. Pandai pula. Kalau orang tak tolong, takkan asyik kita nak bagi duit dia. Kita kena bagi pancing kat dia. Dah macam tu, bagilah duit. Orang tu perlukan duit, bagi duit. Tak payah bagi pancing. Kan stres je kan, nak mancing. Orang tengah nak duit, bagi duit. Bagilah duit. Tak tengok sampai bila boleh bagi duit. Kita pun pandai. Takkan saya nak bagi duit dekat dia. Saya kena train dia berniaga. Bagi dia pancing. Sampai dia boleh mancing sendiri. Pandai pula. Bila kita nak train iman dia, hati dia, tak boleh. Nanti dia stres nanti. Tak boleh. Benda ni pendekatan yang tak betul. Dia perlukan duit, bagi duit. Sampai bila? Kalau macam tu, kalau perlu duit, bagi duit. Saya tak ada duit, tuan. Tuan uruskan dia. Okey, terima kasih. Kita pun lagi. Tuan, saya susah ni, saya stres nak duit. Bulan depan. Saya susah, saya stres nak duit. Bulan depan. Saya susah, saya stres nak duit. Lalas, orang yang minta tu stres. Aku stres, betul lah dia nasib minta aku je ni. Dah yang kena minta pun stres. Dah. Tak kena mana kalau dah jodoh. Dia begini, kalau jodoh tak ke mana. Bang, kenapa kita tak pergi ke mana-mana? Saya dah jodoh, kita tak akan ke mana-mana. Kita kat sini je. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan malam ni. Mudah-mudahan terlerailah sedikit sebanyak perbincangan kita. InsyaAllah besok kita ada kuliah. InsyaAllah pukul 10 pagi. Besok masih membicarakan tentang pengurusan risiko. Dia juga berkaitan dengan bagaimana juga mengurus perasaan, fikiran kita. Cuma besok kita akan kaji terus permasalahan. Kita tengok pelaksanaan terus. Baik, insyaAllah. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, terima kasih banyak kepada semua. Bendera putih jadi isu sekarang, Ustaz. Kalau kita nak jadikan isu. Itu je lah. Kalau tak nak jadikan isu, dia tak jadilah. Jadi insyaAllah sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, kata-kata tukuran bicara dalam perbahasan kita pada malam ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya. Besok pagi kita ada kelas pengurusan risiko dalam kehidupan insyaAllah. Bertemu besok pagi, jemput semuanya hadir pada malam ini untuk bersama-sama berada dalam kuliah besok insyaAllah. Khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.